Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sebentar sahaja tadi berlangsungnya pelancaran melibatkan NETR ataupun yang disebut sebagai Persidangan Peralihan Tenaga TNB 2023 dan Perdana Menteri merasmikannya. Banyak perkara disebut berkenaan dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga dan juga apa yang akan dilakukan oleh kerajaan. Dan ini satu perkara yang cukup penting kerana kalau kita perincikan di dalam Belanjawan 2023 dan akan datang Belanjawan 2024, banyak perkara dititik beratkan berkenaan dengan teknologi hijau, bagaimana transformasi teknologi boleh dilakukan dan sebagainya. Dan sudah tentu untuk kita meneliti berkenaan dengan bagaimana NETR mampu untuk memacu dari segi peralihan tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2050. Inilah masanya, inilah detiknya. Jadi saya nak bersama dengan saudari Arina Najwa Ahmad Said, pengarah Bawa Group Asia Malaysia, bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini. Arina, pertama sekali kalau kita perincikan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, kita lihat bahawa dari segi International Energy Agency IEA melaporkan pelaburan dalam tenaga bersih ini dijangka mencecah sekitar 1.7 trilion dolar Amerika untuk tahun ini, dan pada masa sama dari segi pelaburan yang diperlukan, jika tidak silap saya tadi, sekitar 1.2 trilion pelaburan diperlukan antara 2023 sehingga tahun 2050 bagi pelaksanaan peralihan tenaga yang boleh dikatakan sebagai proses peralihan yang bertanggungjawab. Pandangan Arina melihat kepada inisiatif dan juga usaha kerajaan dalam kita membuka perbincangan ini, NETR adalah merupakan langkah awal, langkah permulaan membuka jalan dalam proses peralihan tenaga ini. Pandangan Arina melihat kepada inisiatif yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini. Terima kasih Haris. Ya betul. Saya rasa NETR ni memang langkah pertama, memang langkah awal untuk melakukan beberapa perkara. Number one, untuk meningkatkan pemahaman rakyat dan juga private sector dari segi when we look at clean energy and also energy transition dan juga sustainability. Sebab walaupun sustainability ni memang dibincangkan dah berapa tahun, tetapi definisinya dan implementasinya memang akan bertukar. So sekarang memang ini langkah pertama. Saya rasa ini juga kali pertama yang duit sebanyak ini atau effort sebanyak ini akan difokuskan oleh kerajaan dari segi green energy dan sustainability. Dan ini memang akan menjadi merangsangkan jadi a catalyst for growth for other kinds of companies, syarikat-syarikat lain untuk juga meningkatkan efforts untuk have implement green energy or sustainability efforts. So memang ini sangat-sangat awal. Sekarang pun dari segi ASEAN juga, saya rasa dari segi regional dan dari segi ASEAN, mereka juga tidak memahami completely macam mana nak fully implement green energy or green energy solutions. Ya, Arina, antara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri untuk dalam tempoh dekad ini ataupun dalam tempoh 10 tahun ini, kerajaan memerlukan sekitar dalam 60 bilion hingga 90 bilion ringgit peruntukan untuk projek-projek penting dari segi sebagai contoh pengangkutan awam, pengukuhan infrastruktur grid dan juga latihan dari segi untuk melahirkan modal insan. Kalau kita lihat banyak perkara yang perlu difokuskan dari pembangunan infrastrukturnya sehinggalah ke modal insannya, satu perkara yang cukup banyak yang perlu ditelitikan. Bagaimana dari segi kerjasama? Kerana Perdana Menteri menyebut bahawa ianya tidak boleh terletak kepada kerajaan semata-mata dalam merealisasikan program ataupun inisiatif ini. Pandangan Arina, apa bentuk inisiatif yang boleh dilakukan dalam usaha untuk memastikan kerjasama itu dapat hadir dari pelbagai pihak, swasta, korporat, malah di peringkat institusi pengajian tinggi dan sebagainya untuk menjayakan inisiatif ini, Arina? Pertamanya ialah kalau dari segi korporat, dari segi syarikat swasta, selalunya kena ada insentif.
kerana mereka selalu tengokkan kepada bottom line, macam mana saya akan memberi value kepada my shareholders, macam mana saya nak memberi bayaran kepada staff-staff saya. Jadi satu adalah insentif. Saya perasan apabila YB Rafizi memberi ucapannya tadi, dia cakap one of the things he's focusing on is financing. So kami lihat model co-investing daripada kerajaan dan juga bahagian-bahagian lain, so syarikat swasta ataupun bahagian korporat. So ini satu insentif ataupun cara yang memudahkan financing untuk for other entities ataupun stakeholder untuk memberikan duit juga dalam effort sustainability ini. So syarikat akan memberi duit ataupun memberi subsidi sikit, bukan subsidi, mungkin memberi grant, loan ataupun apa-apa, dan syarikat lain akan juga masukkan juga. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat, mereka ada Inflation Reduction Act. Mereka juga ada model yang sama. Mereka ada beberapa pilar. Salah satunya adalah renewable energy, dan kerajaan Amerika Syarikat akan memberi subsidi atau akan memberi duit, dan syarikat swasta akan co-invest juga. Jadi ini adalah satu cara yang saya rasa memang akan difokuskan kepada masa depan kerana memerlukan kedua-dua bahagian untuk memberi duit. Sebab kami tahu kalau syarikat atau kalau Malaysia ingin invest lebih lagi kepada renewable energy, ini memang mahal. Tadi Harit cakap berapa trilion, memang syarikat ataupun bahagian swasta memang tak akan menampung duit tu, memang tak ada insentif untuk menampung. Jadi kerajaan untuk menunjukkan interest mereka dan komitmen mereka. Ya, Arina, antara yang dinyatakan oleh YB Rafizi seperti Arina menyebutkan tadi adalah NETR is a pathway to unlock the economic value of large-scale energy transition efforts. Apabila menyebut berkenaan dengan unlock the economic value of large-scale energy transition effort ini kita menggambarkan bahawa ianya merupakan satu pendapatan menjana keuangan yang baru, bukan sahaja kepada kerajaan tetapi pada masa sama untuk ekonomi negara secara keseluruhan. Syarikat-syarikat korporat perlu mengambil peluang dalam usaha NETR ini. Apa bentuk economic value yang boleh kita faham berkenaan dengan NETR ini ataupun energy transition efforts ini, bagaimana ianya mampu untuk meningkatkan nilai ekonomi kepada negara, Arina? Salah satunya yang juga disebutkan oleh YB Rafizi tadi juga adalah cross-border trading. So ini adalah salah satu elemen yang masih tidak matang, masih lagi dibincangkan, dan Malaysia juga adalah menjadi salah satu tempat when it comes to carbon capture and carbon storage. Jadi kalau Malaysia ingin menjadi salah satu negara yang ingin, especially since Petronas pun dah announce their own target ambitions for carbon capture and carbon storage, carbon trading adalah salah satu cara untuk menjana pendapatan untuk kerajaan. Tetapi ialah sebab semua ini masih baru lagi, mereka tidak, kerajaan-kerajaan lain especially di ASEAN tidak tahu lagi macam mana untuk membuat pricing untuk carbon trading ini. So ini adalah salah satu cara untuk menjana pendapatan. Cara yang kedua adalah dari segi teknologi dan juga pembangunan. Sekarang jika cost untuk membina teknologi renewable energy ini sudah dikurangkan. Jadi syarikat-syarikat kecil di Malaysia mendapatkan peluang lagi untuk membukakan bisnes mereka sendiri, syarikat mereka sendiri, R&D teknologi sendiri untuk mempercepatkan energy transition di Malaysia. So saya rasa dari segi penjanaan, ada dari dua segi itulah janaan daripada segi revenue untuk kerajaan dan juga untuk masyarakat. Ya, dan seperti apa yang dikatakan oleh YB Rafizi, NETR is scheduled to uplift the GDP by 10 to 15%, besides creating 350,000 jobs, whereby 70% of the income gains will flow to the low and medium income households. And sudah tentu ini merupakan satu peluang yang perlu diberi fokus oleh kerajaan. Tetapi bagaimana dari segi kerana teknologi dan juga sesuatu perkara yang baru di dalam negara ini memerlukan modal insan yang berkepakaran. Itu satu perkara yang cukup penting. Sejauh mana Arina melihat pentingnya kita mempunyai pakar, kita mempunyai
our syllabus terutamanya di peringkat pengajian tinggi meletakkan komitmen untuk melahirkan individu-individu yang akan menjayakan inisiatif ini pada masa akan datang, Arina? Betul, memang sangat penting sebab sekarang kami melihat pakar-pakar sustainability ataupun renewable energy, mereka pivot. Mereka terdahulunya mungkin engineer dalam oil and gas, ataupun orang researcher, ataupun mereka pun peguam. Jadi mereka shift and pivot into area sustainability given that's their background. Tetapi di Malaysia tak ada spesifik lagi, mungkin dah ada, saya rasa di universiti swasta mungkin dah ada, tetapi tidak berluasan. Jadi memang dalam silibus perkara-perkara ini perlu diberikan atau di-educatekan kepada anak-anak muda kami, walaupun tak payah satu course decarbonisation, mungkin sebagai subjek-subjek yang perlu diintroduskan kepada silibus di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di universiti. Sebab memang kepakaran dari dalam sektor renewable energy dan sustainability memang sangat diperlukan, sebab sekarang if you notice, the drivers are the energy sector. If you look at Petronas, TNB, jadi kami memerlukan kepakaran yang lain di luar kepakaran daripada Petronas dan juga di TNB. Jadi ini sangat penting. Walaupun Malaysia emits less than 1% of greenhouse gases, itu tidak bermakna yang kita tidak perlu kisah pasal isu-isu energy transition dan juga climate change. Ya, dan sudah tentu apabila kita menyebut modal insan, penting juga untuk kita teliti ini adalah salah satu usaha untuk kita meningkatkan ataupun mencipta peluang pekerjaan yang sudah tentu berpendapatan tinggi, meningkatkan penyertaan lebih ramai individu dan juga terutamanya bakat tempatan itu mampu untuk menjana pendapatan yang lebih tinggi dan berkemahiran tinggi. Baik, Arina, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak menyentuh berkenaan dengan dasar. Apabila kita menyebut berkenaan dasar yang baru ini, seringkali ada skeptikal lah apabila orang cakap, oh kita selalu bentangkan dasar, tetapi dari segi pelaksanaannya itu sering menjadi persoalan, dan bagaimana nak keep track pelaksanaan ini, itu akan kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, kita bersambung semula selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023. Kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Kebangsaan yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada persidangannya yang berlangsung pada sebentar tadi. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet adalah pengarah bawah Grup Asia Malaysia, Arina Najwa Ahmad Said. Arina, sebelum kita berhenti rehat tadi, saya menyebut berkenaan dengan skeptikal lah. Maksudnya ada segelintir rakyat Malaysia yang bertanya, kita ni ada banyak dasar polisi nak buat macam-macam, tetapi dari segi pelaksanaan dan juga nak keep track, bagaimana dasar ini perlu dipantau dan dilaksanakan dengan baik? Mungkin ianya kita tak boleh letak pada satu kementerian sahaja, NRECC sahaja untuk memantau. Mungkin banyak lagi kementerian-kementerian yang lain boleh terlibat secara langsung dalam memastikan usaha ini dapat dijalankan. Pandangan Arina melihat kepada inisiatif ini dan untuk jangka masa yang panjang, kerana ianya sampai 2050, jadi nak keep track itu perlu berterusan proses pemantauan dan juga pelaksanaan itu, Arina. Ya, itu memang salah satu isu dari segi implementasi dan penyelarasan lah dari dasar-dasar kerajaan. Kali ini kerajaan umumkan ada National Energy Council yang akan melihat dan oversee implementasi National Energy Transition Roadmap. Dan ini akan dichairkan oleh Prime Minister lah, so untuk YB Datuk Seri. Tetapi saya rasa untuk mengikat kementerian-kementerian lain supaya mereka mencapai target 2050, ini memerlukan dedikasi dan komitmen dari segi kementerian, dari pihak PTD
yang ke bawah sekali, bukan dari pihak atas. So bukan setakat pejabat menteri, bukan setakat tahap KSU, tetapi adakah ini satu komitmen yang embodied oleh yang pihak-pihak PTD yang lain dari segi kementerian. So ini memerlukan usaha kementerian as individual kementerian, bukan sebagai satu higher level macro view, oleh kerana dia dipantau dari segi atas, dari pihak atas, kadang-kadang memang tak ada continuity. Kalau kerajaan tukar, memang tak ada insentif untuk plan-plan ini untuk continue. Jadi memang memerlukan komitmen yang sangat-sangat kuat dan dedikasi yang sangat kuat dari pihak PTD sendiri. So bukan setakat national agenda, tetapi apakah effort-effort dalam kementerian itu sendiri yang mereka akan melakukan supaya mereka juga are going into energy transition. Saya rasa salah satu cara, YB Nick Nazmi pernah cakap, kita kena kurangkan temperature aircon. So sekarang, semua orang boleh pakai baju batik. Jadi memang ini satu cultural change, dan akan mengambil masa yang panjang. Jadi apa yang akan memastikan yang plan-plan ini successful adalah komitmen daripada PTDs dan the bureaucracy sendiri, bukan setakat dari politicians. Ya. Arina, itu kita bercakap di peringkat makro agak tinggi juga level arasnya itu. Dan saya nak bawa kita sedikit turun untuk melihat bagaimana di peringkat negeri, di peringkat daerah, majlis-majlis daerah, local council ini, kerana yang nak menggerakkan inisiatif ini adalah rakyat, dan inisiatif ini juga perlu datang juga dari bawah, bottoms up juga perlu hadir inisiatif ini. Kawan saya Najib baru balik daripada Felda Type Anda, siap ada persatuan dari segi macam mana renewable energy boleh dilakukan di kawasan Felda dan sebagainya. Itu satu perkara, dan ini cukup menarik untuk kita telitikan. Bagaimana pandangan Arina, apa yang perlu dilakukan dalam memastikan bahawa di peringkat bawah rakyat teramai ini, di peringkat daerah, majlis-majlis daerah, local council ini boleh terlibat secara langsung dan perlu terlibat secara langsung dalam inisiatif ini, Arina? Yep. Memang semestinya ada komunikasi between federal dan juga state. So mungkin perlu ada increased communication dengan state government dan juga local council, sebab each state, setiap negeri dan setiap local council memang ada masalah tersendiri. Kalau kita tengok bahagian East Coast, isu-isu monsun dan banjir memang berlainan. Kalau kita tengok bahagian the West, kalau kita tengok Penang, Melaka and all that. So memang sangat-sangat berbeza. Jadi saya tak tahu pada masa ini mungkin National Energy Council akan melihat untuk implementasi dari segi state, ataupun mungkin dimandatkan dalam salah satu kementerian ataupun ada satu bahagian dalam kementerian untuk melihat energy transition. Memang perlu ada usaha dedikasi supaya bahagian-bahagian yang di bawah seperti di bahagian negeri juga tahu apakah impak climate change ada kepada mereka, kerana mereka mungkin tidak faham. Saya kerja di ladang kelapa sawit, saya tak tahu apa impak palm oil industry kepada climate change di Malaysia. Tadi the education needs to happen at that level. Jadi memang perlu ada bahagian yang dedikasi untuk ensure that communication and that education is continued. Ya, Arina, kalau saya boleh quote sedikit apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri tadi, Majlis Tenaga Negara akan diaktifkan untuk memastikan pembangunan dasar dan perancangan tenaga holistik sambil memantau kemajuan NETR, dan beliau secara peribadi akan memastikan bahawa majlis ini berfungsi seperti yang diamanahkan. Okey, tadi kita dah bercakap di peringkat federal, persekutuan, di peringkat negeri, local council. Saya nak bawa jauh sedikit, iaitu kepada aspirasi yang lebih besar yang diletakkan oleh Perdana Menteri, iaitu kalau kita nak telitikan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri untuk melihat kepada usaha kolektif dan meletakkan Malaysia sebagai hub tenaga ASEAN. Arina, bagaimana, adakah inisiatif ini ataupun adakah Arina optimis melihat kepada apa yang sedang digerakkan menerusi kerangka ataupun pelan roadmap ini? Adakah usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai hub tenaga ASEAN ini mampu direalisasikan, Arina?
Saya rasa agak optimis sebab saya rasa di Malaysia kami ada kepakarannya. Kalau kami melihat dari segi teknikal, dari segi bahagian tenaga, memang Petronas di ASEAN sangat kuat dan mereka mempunyai banyak kepakaran dan mereka dilihat adalah sebagai satu thought leader dalam industri. Tetapi apa yang kami tidak ada adalah volume. Sebab mereka Malaysia negara kecil, seperti saya katakan tadi, Malaysia we just release less than 1% of greenhouse gases. Kami tidak seperti Indonesia, ada community populasi yang lebih besar, tetapi jadi apa yang kita fokuskan adalah bagaimana kita boleh menggunakan kepakaran kami untuk menjadi hub tenaga di ASEAN. So saya optimis dari segi kepakaran dan dari segi technicality. Tetapi dari segi implementasi, saya rasa impak yang Malaysia akan memberikan kepada a larger scale di ASEAN atau globally mungkin sikit. Jadi kepakaran itulah, apakah maksud hub tenaga tu adalah hub itu dari segi kepakaran, adalah ia dari segi teknologi. Kalau kita tengok ada banyak dari segi carbon capture, Petronas is leading that. So adakah Malaysia akan masukkan dalam bahagian itu pula dari segi carbon capture technology? Jadi saya rasa agak optimis, tetapi saya rasa dari segi kepakaran itulah saya rasa yang kita sangat kuat sekarang. Tetapi kalau dari segi scale, teknologi, saya rasa kami tidak matang lagi. Ya, Arina, sebelum kita mengakhiri ada lebih kurang dalam 3 minit perbincangan kita ini. Pandangan Arina apabila kerajaan meletakkan fokus bahawa pelaburan JLIC perlu fokus kepada pelaburan di peringkat domestik. DDI, adakah ini merupakan langkah baik untuk JLIC mempertimbang portfolio pelaburan di bidang-bidang melibatkan peralihan tenaga, melibatkan teknologi dari segi tenaga dan sebagainya pada masa ini, Arina? Sebenarnya memang semenjak pandemik, pelaburan dalam green energy telah meningkat. Sebab ESG is the buzzword, jadi semua syarikat peringkat swasta memang nak invest dalam bahagian ESG. Tetapi semenjak itu mungkin ada sedikit plateau. Mereka sedang melihat apakah benefit ataupun returns daripada pelaburan dalam green energy. Jadi saya rasa pada masa sekarang peranan JLIC untuk melabur dalam green energy masih penting, tetapi mereka tidak harus terlalu cepat untuk invest dalam anything that has green energy, dan juga kena melihat apakah impak dan relevance kepada negara kami. Jadi apakah relevance kepada pihak bahagian agriculture di Malaysia, bukan setakat tengok kepada renewable energy. Jadi peranan JLIC sangat penting, tetapi saya rasa kami perlu skeptical sikit dan perlu melihat very, very, very carefully dan perinci apakah pelaburan-pelaburan ini, kerana pelaburan ini sangat-sangat mahal. Tapi saya rasa that's definitely in the right direction. Tapi yalah, kami kena that education still needs to happen sebab pelaburan dalam green investment ini still masih perbincangan dalam bahagian-bahagian yang urban. Kalau tengok di cities, in corporate Malaysia, that's where the conversations are happening, but not outside of that bubble. Ya, Arina, sudah tentu kalau kita lihat Petronas, TNB, Sarawak Energy, ini antara entiti-entiti besar yang sedang menggerakkan inisiatif ini. Tetapi pada masa sama seperti perbincangan kita tadi, ianya perlu hadir juga di peringkat rakyat, bagaimana pendidikan itu perlu diteruskan, kefahaman bukan sahaja pendidikan di peringkat pelaburan, tetapi pendidikan di peringkat implementasi dan juga pelaksanaan melibatkan inisiatif ini. Terima kasih Arina Najwa Ahmad Said, pengarah Bower Group Asia Malaysia, berkongsi pandangan berkenaan dengan NETR ataupun disebut sebagai peralihan ataupun Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga dan susulan daripada persidangan yang berlangsung pada hari ini, 2 hari, semalam dan juga hari ini. Terima kasih sekali lagi Arina, dan sudah tentu kami di Astro Awani akan terus membawa liputan lanjut dari semasa ke semasa dan segalanya akan kami rangkumkan di astroawani.com serta di semua platform media sosial kami. Sekian saja Pantau Belanjawan 2023 untuk waktu ini. Assalamualaikum, salam hormat.